Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fawiz bin Bakri selaku pensyarah bagi subjek Debat Bahasa Melayu CPB 2021. Nama saya Nurul Fazira Farhana, memegang nombor matrik D20201193-597. Dan dalam video ini saya akan mengupas isu semasa mengenai Macau Scam. Kegiatan Macau Scam susulan penahanan 8 ahli sindiket dalam 3 serbuan berasingan di sekitar Johor Bahru dan Kulai pada 15 Oktober serta kemarin. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin PJ berkata sindiket yang baru beroperasi selama seminggu itu dipercayai merekrut dan melatih pekerja bagi dijadikan operator pusat talian bertempat di dalam dan luar negara dipercayai Kemboja serta Dubai Emiria Arab Bersatu. Isu semasa yang saya akan kupaskan dalam video ini adalah penipuan Macau atau lebih dikenali sebagai Macau Scam. Sebelum kita kupas isu ini dengan lebih mendalam, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu Macau Scam. Hampir setiap minggu akan timbul berita yang dilaporkan oleh media tempatan kita berkenaan mangsa taktik penipuan yang dikenali sebagai Macau Scam. Keadaan ini menjadi lebih buruk kerana mangsa-mangsa yang berjaya dikebas oleh para scam melibatkan puluhan ribu hingga jutaan ringgit kepada kerugian mangsa. Sindiket ini digelar Macau Scam disebabkan dua pendapat, iaitu yang pertama, sindiket operasi modus operandi ini datang dari Macau, dan yang kedua pula adalah kerana mangsa kaedah penipuan ini yang pertama datang dari Macau. Di negara kita, Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengenal pasti 4 cara bagaimana sindiket penipuan Macau Scam ini beroperasi yang memperdaya mangsa melalui panggilan palsu hingga mengakibatkan kerugian sebanyak jutaan ringgit kepada mangsa yang mereka kenakan. Sindiket ini beroperasi dengan cara menawarkan cabutan bertuah ataupun lucky draw. Taktik yang digunakan juga adalah menyamar menjadi pegawai polis atau agensi kerajaan serta pegawai bank negara atau bank komersial. Bukan itu sahaja, sindiket ini juga beroperasi dengan menggunakan helah, tipu culik dan minta wang tebusan kepada mangsa. Saya akan menghuraikan dengan lebih lanjut modus operandi sindiket Macau Scam di negara kita. Yang pertama adalah melalui cabutan bertuah atau lucky draw. Modus operandi ini terjadi apabila mangsa penipuan menerima panggilan telefon yang mendakwa bahawa mangsa telah memenangi pertandingan cabutan bertuah atau lucky draw bernilai jutaan dolar dari syarikat Hong Kong dan juga Macau. Pemanggil kemudiannya memberikan nombor telefon untuk dihubungi sekiranya mangsa mahu menuntut hadiah berkenaan. Setelah bersetuju, mangsa pula dikehendaki untuk membayar cukai dan insurans dengan cara memasukkan wang ke dalam akaun tertentu milik penyamar tersebut bagi menuntut hadiah. Setelah transaksi selesai, pemanggil akan gagal dihubungi dan wang hadiah yang dijanjikan tidak akan diterima sama sekali oleh mangsa. Modus operandi yang kedua adalah spoofing ataupun menyamar menjadi pegawai polis dan agensi kerajaan. Keadaan ini berlaku apabila mangsa menerima panggilan telefon daripada individu yang mengaku sebagai pegawai mahkamah dan polis serta mendakwa bahawa mangsa terlibat di dalam kegiatan haram seperti ahlong, kongsi gelap dan juga pengedaran dadah. Mangsa kemudiannya diminta untuk memindahkan wang dari akaun mereka ke dalam akaun tertentu milik penyamar tersebut dengan kononnya bagi mengelakkan akaun mangsa dibekukan oleh pihak berkuasa. Seterusnya adalah taktik atau penipuan spoofing menjadi pegawai bank negara atau bank komersial yang melibatkan kad kredit. Keadaan ini terjadi apabila mangsa menerima panggilan daripada seseorang yang mengaku kononnya sebagai pegawai bank dengan dakwaan bahawa mangsa telah gagal membuat bayaran kad kredit. Mangsa kemudiannya akan diarahkan untuk menghubungi seseorang yang merupakan pegawai dari bank negara bagi mengelakkan nama disenarai hitam atau akaun bank dibekukan. Mangsa akhirnya diperdaya untuk membuat pemindahan wang ke nombor akaun tertentu melalui e-banking atau melalui mesin deposit tunai CDM.
Dan modus operandi yang terakhir adalah tipu culik ataupun meminta wang tebusan daripada mangsa tertentu. Keadaan ini terjadi apabila mangsa menerima panggilan telefon daripada seseorang yang mendakwa bahawa anak atau saudara mangsa itu telah diculik. Mangsa diperdaya untuk memindahkan wang tebusan ke nombor akaun pihak ketiga yang diberikan oleh pemanggil. Terkesan juga pelbagai helah dan taktik lain yang digunakan oleh ahli-ahli sindiket untuk memperdayakan mangsa, termasuk dakwaan langgar lari dan gagal membayar hutang pinjaman bank ataupun daripada institusi kewangan. Sehingga April 2022, penipuan Macau Scam telah dilaporkan meningkat sebanyak 336%. Di Negeri Sembilan, pihak polis telah membuka sebanyak 144 kertas sepanjang tahun ini sahaja yang melibatkan jumlah kerugian kepada mangsa sebanyak RM4.56 juta, iaitu peningkatan sebanyak 336% berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Sindiket penipuan Macau Scam di negara kita tidak boleh lagi diambil endah ataupun tidak dihiraukan oleh pihak kerajaan kerana ia menunjukkan angka peningkatan dari semasa ke semasa dan beberapa pihak tertentu telah menggesa pihak kerajaan untuk menggunakan teknologi jejak dan kesan ataupun track and trace terkini untuk mengesan dan membasmi operasi scam ini daripada terus-menerus berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Pihak tertentu telah menggesa pihak kerajaan untuk menubuhkan satu unit di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia yang terdiri dari pakar penggodam yang boleh memasuki firewall skamer tersebut untuk mengesan lokasi mereka bagi mengelakkan perkara ini berlaku lagi kepada mangsa yang seterusnya. Berikutan masih kurangnya pemahaman terhadap kes-kes penipuan scam melalui panggilan telefon, terdapat beberapa tips yang boleh kita gunakan untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa penipuan scam ini berlaku. Yang pertama adalah jangan menjawab panggilan telefon dari nombor luar negara yang tidak dikenali kecuali ia daripada senarai kenalan kita sendiri. Kita juga tidak boleh memberikan maklumat peribadi seperti nombor akaun bank, kata laluan perbankan dalam talian, nombor kad kredit atau nombor TSC kepada pihak yang tidak dikenali. Sekiranya pemanggil bertanyakan maklumat kad debit atau kredit dan perbankan dalam talian, segeralah tamatkan perbualan agar kita tidak menjadi mangsa penipuan Macau Scam ini. Begitu juga apabila kita mendapat panggilan daripada bank atau pihak berkuasa tentang isu undang-undang, kita perlu mencatat setiap maklumat pemanggil dan katakan kepadanya bahawa kita sibuk untuk meneruskan panggilan. Kita juga tidak boleh panik dan harus sentiasa tenang dan dapatkan nombor telefon bank atau pihak berkuasa melalui laman web rasmi mereka di internet dan buat panggilan untuk mengesahkan maklumat yang telah diperoleh daripada penyamar ataupun skamer tersebut.